بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sahibul Fadilah Tuan Imam, seluruh saf jawatan kuasa dan pegawai masjid, para asatizah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah pada malam ni dapat sekali lagi kita bersama. Insya-Allah kita dah sampai kepada fasal yang terakhir, yakni fasal yang ke-12, yakni satu fasal pada menyatakan segala mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda-tanda yang menunjukkan atas benarnya Nabi sebagai seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Fasal yang ke-12 ni kita dah bincang sampai pada muka surat 180. Jadi malam ni kita sambung pada muka surat 180. Kira kita berhenti itu Februari. Lepas PKP ni lah baru kita sambung balik. Jadi kita sambung muka surat 180. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah setengah daripada sahabatnya terbit biji matanya, biji mata sahabat tadi. Kenapa? Kerana kena anak panah pada ketika ia perang Sabil. Sepatutnya koma tu dia duduk selepas Sabil tu. Maka mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam akan biji mata yang terbit itu, maka mengembalikan ia ke dalam mata sahabatnya itu, maka lalu baik, padahal terlebih daripada matanya yang tiada kena panah itu. Antara mukjizat Nabi dalam satu peperangan, seorang sahabat ni sebelah mata dia kena anak panah, lalu terbit biji mata tu. Nabi ambil biji mata hak terbit tu, Nabi buh balik. Buh balik tu elok comel. Hak kena anak panah, hak Nabi buh balik tu terang mata dia lebih pada hak tak kena. Tu dia. Tu mukjizat Nabi lah. Kita dengan duk korek tak kata wahala. Kita buta pergi ayat tu lah. Dan setengah daripada mukjizatnya itu lagilah adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an sakit mata dalam satu peperangan Khaybar. Dalam peperangan yang nama dia Khaybar, Sayyidina Ali sakit mata, maka meludahi oleh Nabi akan mata Sayyidina Ali itu, maka pada masa itulah jadi sembuh mata Sayyidina Ali radhiyallahu an itu, maka menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia yakni Sayyidina Ali memegang akan panji-panji pada ketika perang Sabil itu.
Sayyidina Ali sakit mata dalam perang Sabil, dalam perang Khaybar. Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali, lega on the spot. Dah lega, terang pula. Pegang panji, pegang bendera perang tu, duduk depan sekali. Ni khususiat Nabi lah. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan pun ada ilmu tu. Tapi kalau tak ada, dengan duduk ludah tak tahu lah. Kena pula ludah makin pagi tak bergigi lagi. Pakai rebah kawan, kena ludah. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW adalah beberapa sahabat itu mendengar mereka itu akan makanan yang di hadapan Nabi SAW itu mengucap tasbih. Makanan hak di depan Nabi itu, beberapa orang sahabat dia dengar makanan itu duk bertasbih, subhanallah, subhanallah. Dia dengar makanan ni memang boleh bertasbih, cuma Allah tak memperdengarkan kepada kita. Tapi mukjizat Nabi tu, makanan tu diperdengarkan ucapan tasbih mereka. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW bahawasanya adalah setengah daripada sahabat Nabi itu kena penyakit pada kakinya, maka menyapu Nabi SAW dengan tangannya, tangan Nabi tadi pada kaki sahabat yang sakit, maka sembuh penyakitnya itu pada ketika itu jua, on the spot lega. Itu antara mukjizat Nabi lah, menyembuhkan orang dengan serta-merta. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu bahawasanya adalah pada suatu masa tentera Nabi SAW di dalam perang Sabil, dalam perang, padahal kekurangan mereka itu bekalan makan. Dalam perang tu bekalan kurang, maka menyuruh Nabi SAW menghimpun akan bekalan yang sedikit yang masih tinggal pada mereka itu. Bila dah makanan kawan ni ada sikit, kawan ni ada sikit-sikit sangat dah. Adat kata hak dua ada masing-masing tu, kalau makan tu tak sampai sehari lah, kita kata sikit sangat dah. Nabi kata kumpul semua. Hak yang sikit-sikit tu A kumpul, B semua bagi kumpul. Tu. Kalau nak makan seorang-seorang tak cukup dah. Maka mendoakan Nabi, bila dikumpul Nabi doa akan makanan yang dihimpunkan itu. Dah Nabi doa, makanan tu kumpul, Nabi doa, lepas tu Nabi suruh ambil balik, ambil buah dalam bekas masing-masing pula. Tadi duduk dalam bekas, buang, tak kumpul satu tempat, Nabi doa, ambil balik, isi balik, Nabi kata. Lalu tiap-tiap seorang memenuhi akan tempat bekal mereka, ambil buah dalam beg mereka, hingga penuh segala tempat bekal mereka itu daripada yang demikian itu. Tadi ni sikit sangat dah. Kalau satu beg tu mungkin 1/3. Keluar, kumpul balik lebih pula dah. Itu mukjizat Nabi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi SAW itu adalah ada daripada orang kafir yang mengganggu akan perjalanan Nabi SAW. Maka sabda Nabi, jadilah engkau yang demikian itu. Maka jadi ia pada ketika itu menggeletar, lalu ia mati pada ketika itu jua. Orang kafir ni duk kacau Nabi. Nabi kata, jadi macam tu, ketak-ketak jatuh, mati. Dan setengah daripada mukjizat Nabi itu bahawa adalah Nabi SAW hendak meminang akan anak seseorang. Ni Nabi nak pi pinang anak seseorang, padahal tiada mahu ia memberikan anaknya itu kepada Rasulullah. Dia tak mau bagi. Dia kata apa? Maka berkata ia,
anak aku tu tak mau kerana anak aku ni ada penyakit sopak. Padahal dia murung. Dia state khusus untuk Nabi lah. Kalau kita ni pergi Minang orang zaman law pun bukan law, sebelum ni lah 20 tahun kita Minang, anak dia kecil lagi tak, bukanlah kecil sangat, tapi rasa-rasa tak mau bagi lagi lah. Dia kata apa, nanak nasi pun tak masak lagi. Jadi tak mau bagilah tu. Hak ni dia muhung terus. Dia habang kat Nabi, Allah nak bagi macam mana anak aku ni sopak, padahal tak. Dia muhung. Maka sabda Nabi, maka hendaklah ia jadi yang demikian itu. Maka ketika itu jadi sungguh-sungguh anaknya itu kena penyakit sopak itu. On the spot jadi. Itu khusus untuk Nabi lah. Kita pun macam tu lah juga. Janganlah duk muhung kan. Tak boleh abang, tak boleh duk muhung apa. Muhung sakit. Pasal apa tak main-main sakit. Dia sakit sungguh lah tak tahu. Awak tak ambil duit tak ada. Padahal duit ada saja. Duk abang duit tak ada. Di mulut tu duk ratib, duit tak ada, duit tak ada, duit tak ada. Yang tak ada tu. Ataupun ada tapi tak boleh pakai lah. Cakap hak betul. Muhung buat apa? Tak boleh ambil lagi lah benda ni, tak perlu lagi. Abang betul-betul lah. Abang lah apa hak betul lah. Ni duk abang anak sakit, dia tak mau pergi dengan kawan-kawan ni. Abang anak sakit, dia sakit sungguh anak tu, dia nak berubat. Abang hak betul ya. Tak ada masalah apa Dan kawan-kawan pun kena lapang dada lah. Kita berkawan, dia tak mau pergi, tak apalah, cukup lah. Tak usahlah kita duk tekan dia lagi. Kadang-kadang kita ajak dia tak mau pergi, kita duk tekan dia, tak boleh lah. Itu kaedah kita. Jom pergi dengan kami. Allah minta maaf Hanan, kalau esok tak boleh lah. Siapa tak boleh? Dia buat tanya tu lah. Dah dia tak boleh, sudah lah, raih lah dia. Ni kita duk tekan tikam tanya, lama-lama kawan kena buang. Salah kita juga. Cukup dia tak boleh pergi, tak apa, dah. Jangan kita buang. Macam kadang-kadang tu hak main Minang kita tu tengok tak sekufu, tak apalah, nampak kami tak lepas lagi lah anak kami. Abang betul-betul buatnya, tak ada masalah apa. Hak main Minang tu pun tengok nampak longgang pun. Tak lebih longgang lah tengok ni. Abang elok-elok lah minta maaf lah, nampak kami tak lepas lagi. Sudah kan, abang tak lepas lagi. Memang hak tu hak wali. Hak wali, dia nak pergi menikah tak pergi nikah, ni hak dia. Dia kata minta maaf lah, nampak kami tak lepas lagi. Sudah lah, tu salah rumah kahwin lah tak. Nak lepas macam mana, tengok hak pengantin. Itu dia jadi penghinaan. Janganlah tu. Abang betul-betul minta maaf lah kami. Selalunya orang tak main Minang lagi, dia main risik dulu tak? Main risik dulu. Macam mana ni anak hang, ada orang duk tanya ni, siapa? Dia pun abang anak sekian-sekian, orang mana? Orang Taman Awana. Awana. Anak siapa? Nama anak Haji Din. Han nombor berapa? Nombor 3. Tak apa, bagi tempoh seminggu. Kena kita nak risik pula. Kita pun pergi tanya tu Imam Surau Taman Awana lah. Ataupun Taman Awana tu duduk dalam Qaryah Masjid Badar kan? Tanya Tok Imam Masjid Badar, macam mana Ustaz anak Haji Din ni? Bab perkahwinan, orang yang ditanya dia tak boleh tipu. Dia kena habang, dia tak jadi umpatan. Bab perkahwinan tak jadi umpatan, kena habang hak betul. Dia main tanya Ustaz, macam mana Ustaz anak Haji Din ni nak jadi hak mana ni? Ustaz bakal tanya hak mana? Anak dia nombor 3. Leh. Macam mana? Leh ni okey dia. Kalau Jumaat 4 kali sebulan, dia main sekali. Kena habang. Memang dia jadi umpatan tak jadi. Pasal dia berkaitan dengan perkahwinan. Kena cerita. Orang yang ditanya kena cerita. Dia ni dari segi lain okey, cuma
kasak lah sikit cakap lah, kena cerita. Itu hak dia. Pasal hak orang yang risik kena tahu. Dia mau tak mau tu dia punya cerita. Saya sampai orang hak ditanya, sebab itu nak kena tanya, tanyalah orang baik-baik lah. Jangan lebih tanya orang hak tak tahuan tanya baik-baik. Kalau kita tahu dia ada sakit, habaq dia ada sakit. Dia ni yang saya tahu dia sakit macam ni, macam ni, macam ni. Yang saya tahu. Dia jangan duk tambah pula lah. Kau takat sakit, takat jadi ketuat di ujung kaki, tu tak kena cerita lah. Makan cekam. Ni sakit yang menyebabkan perkahwinan tu jadi tak selesa. Kena cerita. Kalau takat cekam tu esok lusa lega lah kan. Jadi apa? Jadi kelopak garam Allah, kelopak garam kat Allah, nak cerita apa? Ya, nah dia yang saya tahu dia ni kemarin jadi kelopak garam Allah tu cerita lah. Tu kemarin ya. Ni penyakit yang menyebabkan proses perkahwinan tu jadi tak selesa. Itu kena cerita. Tapi tu sambung. Abang cuti. Lepas tu kita pun seminggu lepas tu abang balik kat orang tengah. Nampak tak lepas lagi kot. Sudah cukup, kelas. Orang hak mai tanya tu pun lapang dah, tak ada jodoh. Jangan duk buat hang ingat, duk ingat apa? Benda tak ada jodoh. Tak ada, sudahlah, selesai. Hak ni pun habaq betul, hak ni pun cukup. Tak apa, tak ada jodoh nak buat macam mana? Nanti cari orang lain pula. Ya. Cuma jangan menghina, jangan berlaku. Jangan tipu dalam proses ni, jangan tipu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlebih besar lagi, yang sangat besar, apa dia mukjizat Nabi? Hingga hari kiamat, yakni Al-Quran. Itulah mukjizat Nabi yang paling besar. Kalau mukjizat lain dia ada dengan Nabi masa Nabi hidup kan? Tadi Nabi sentuh lega, Nabi ludah lega. Lepas tu Nabi wafat, habislah. Tapi kalau Al-Quran mukjizat yang kekal, besarlah dia sampai hari kiamat. Yakni Al-Quran yang amat mulia, yang lemah segala makhluk. Maknanya tak boleh bertentang, tak boleh berlawan dengan Al-Quran. Segala jin dan manusia tak boleh lawan dia. Akan mendatangkan sepertinya itu barang satu surah pun tak boleh buat atau satu ayat sekalipun, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Jikalau berhimpun, la in ijtama'atil insu wal jinnu, kalau ijtima' ni kalau berkumpul, pakat-pakat. Siapa dia yang pakat ni? Al insu yakni manusia, dan wal jinnu yakni jin. Pakat, jin manusia pakat. Kira kemas lah. Kalau manusia saja pakat pun kemas dah ni. Manusia pakat dengan jin. Pakat nak buat apa? Ala an ya'tu bimisli hadzal Quran. Depa pakat tulis buat macam mana Al-Quran. Panggil pakar-pakar jin, pakar manusia, pakar bahasa ni, atok buat macam Al-Quran. Allah kata apa? La mislihi, nescaya tak boleh mereka dengan seumpama Al-Quran itu, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Walaupun setengah mereka tu pakat lawan tolong, jin tolong manusia, manusia tolong jin, pasti tidak boleh mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran itu. Nah, abang kata besarnya mukjizat, tak ada siapa boleh tiru Al-Quran ni, tak ada. Dan bagaimana Al-Quran terjaga? Allah memilih manusia-manusia yang ada ni boleh hafal dia. Tak ada orang hafal Taurat, tak ada. Orang hafal Injil, Zabur, tak ada. Tapi Al-Quran orang boleh hafal. Pasal dia mukjizat. Allah jaga Al-Quran tu
dengan Allah takdirkan, dengan Allah memilih orang-orang untuk menghafal dia. Dia tahu kalau silap, silap ni, walaupun baris atas baris bawah, dia tahu. Pasal Allah jaga dia. Itu mukjizat tu. Kalau buku, tak ada orang nak boleh hafal buku, dia katalah novel, dia boleh baca banyak kali, dia boleh faham cerita, tapi dia tak boleh hafal. Maka datanglah dia kepadanya, dia tak boleh tu. Cerita dia boleh. Novel ni cerita bab ni, bab pertama cerita apa, bab kedua boleh, tu boleh. Tapi dia nak cerita huruf ke huruf tak boleh. Tapi Al-Quran boleh. Pasal Al-Quran adalah mukjizat. Inilah setengah mukjizat Nabi yang menyebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan berkata Qutbuz Zaman Waliyul Irfan Syekhuna Sayyidi Syekh Muhammad bin Syekh Abdul Karim As-Samman Qaddasallahu Sirrahu, di dalam risalahnya yang bernama Kashful Asrar Fima Yata'allaqu Bihi Ismul Qahhar, dia kata apa? Wa'lam anna mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam kasiratun wa a'laha qadran wa awdahuha zikral Quran zikral Quranul azim allazi ajazatil fusaha'u an mu'aradatihi wa yisatil uqala'u anil ityani bisyai'in mislihi walau ayah. Famin i'jazihi husnu ta'lifihi walti'amu kalimatihi wa fasahatuhu wa balaghatuhu wa husnu uslubihi wa nazmihi allazi la yushbihuhu nazmun wala nashrun. Dan ketahui olehmu bahawasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu banyak, dia kata. Dan yang terlebih nyata dan yang terlebih tinggi kadar yakni darjatnya, dan yang terlebih nyata sebutannya dalam banyak-banyak mukjizat Nabi, yang jelas, yang tinggi kedudukan dia, sebutan dia pun hebat, yakni Al-Quran yang amat mulia dan yang amat besar, yang lemah segala orang yang fasih daripada melintangi akan dia, menentang dia lah, melintangi ni. Ramai lah orang pakar-pakar bahasa macam mana pun tak lawan dia. Dan putus asa segala orang yang mempunyai akal daripada mendatang sesuatu yang seumpamanya. Orang yang pakar ni pun fikir tak boleh ramai, tak lawan dia tak. Dan jikalau barang satu ayat sekalipun tak boleh, dan adalah di dalam Al-Quran beberapa mukjizat pula yang amat banyak, maka setengah daripada mukjizat yang di dalam Al-Quran itu ialah terlebih sangat baik karangannya dan sangat berpatutan dan bertambatan dengan kalimahnya itu. Dia maknanya ada kaitan, dari satu kalimah ke satu kalimah tu ada kaitan dia. Dan terlebih sangat fasih perkataannya. Al-Quran ni disebut dia apa? Sedap sebutannya. Dia sebutan tu sebut Alhamdulillah, dia sedap. Dia sebut. Dan terlebih balaghahnya, dan terlebih baik aturan dan susunannya itu, dan tiada dapat menyerupai akan dia oleh segala perkataan yang bernazam. Apa dia bernazam? Berlagu. Yang nazam ni dia ada lagu, rima akhir dia bunyi sama. Kalau i itu nazam, tak boleh lawan dengan Al-Quran. Tak boleh. Dia punya kita nak atok tak boleh jadi macam Al-Quran dia. Dan tiada dapat menyerupa akan dia oleh segala perkataan yang nasyar. Apa dia perkataan yang nasyar ni?
yakni yang tiada nazam, tak boleh nak lawan. Dan berkata lagi, wa min i'jazihi ma akhbara bihi anil mughayyabatil mustaqbalati fawaqa'a kama akhbara. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Quran dan lainnya itu, yakni barang yang mengkhabar ia akan dia daripada perkataan yang ghaib-ghaib yang lagi akan datang. Dalam Al-Quran ni dua habang dah benda hak tak jadi lagi. Tu yang mukjizat tu. Lepas tu jadi, oh betul. Maka jatuh seperti yang dikhabarkan dengan dia itu. Apa maksud jatuh seperti yang dikhabar? Betul-betul berlaku macam mana Al-Quran sebut. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Al-Quran dan lainnya itu, yakni menyebutkan ia akan hikayat orang dahulu. Dalam Al-Quran juga ada cerita nabi-nabi dulu, serta keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ummi. Jadi kalaulah nak kata Al-Quran tu ditulis oleh Nabi, tak boleh. Kalau Nabi ni pergi tanya siapa-siapa ke, pasal apa? Pasal Nabi ummi, dia kata. Yakni padahal dia tak boleh membaca kitab dan tiada boleh menyurat menulis dan tiada bercampur dengan ulama ahli kitab. Nabi tak ada berkawan dengan puak-puak Taurat, puak-puak Injil tu, pakar-pakar tu. Nabi tak berkawan pun. Jadi nak habaq kata mukjizat Al-Quran ni bukan main daripada Nabi. Dan demikian lagi yang terlebih teguh di dalamnya daripada menyebutkan ia akan alam malakut yang di atas tu, cerita bab-bab langit apa semua tu, yakni menyebutkan ia akan alam yang gaib yang di atas langit, dan menyebutkan ia akan segala malaikat, dan menyebutkan ia akan hari kiamat. Benda tak berlaku lagi, Nabi cerita dah dalam Al-Quran, dan barang yang di dalamnya, dan menyebutkan ia akan syurga dan neraka. Dalam Al-Quran ni duk cerita bab syurga bab neraka, padahal siapa pun tak pernah pergi lagi. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yakni terbelah bulan di negeri Makkah Al-Musharrafah pada ketika meminta akan dia oleh kaum ahli Makkah. Kan Nabi belah bulan. Kalau hang betul Nabi, hang belah bulan tu. Dia cabar Nabi. Dan adalah yang demikian itu belah dua. Sebelah kelihatan di atas bukit Abu Qubais, dan sebelah lagi kelihatan di bawah bukit itu. Nabi belah dua, asinkan. Dan melihat akan yang demikian oleh ahlul ardi, yakni orang-orang ahli bumi semua boleh tengok. Yang duduk di Mekah waktu tu boleh tengok. Bukan kata seorang dua aja boleh tengok, semua yang mana langut malam tu boleh tengok belakang. Yakni sekalian orang yang di bumi sekaliannya. Dan di dalamnya itu menurunkan Allah akan ayat Al-Quran dalam surah Al-Qamar, yakni yang bererti hampir hari kiamat, dan dibelah bulan itu. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh khatam ke malam ni Pak Zan? Kita laju sikit kita baca terus dia punya ni aja. Dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yakni di Isra dengan dia di dalam satu malam, yakni berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yakni Baitul Maqdis. Padahal Nabi itu berkenderaan burak dan berhimpun kepada Nabi segala anbiya, maka solat Nabi itu serta anbiya itu, padahal Nabi itu menjadi imam. Ini mukjizat-mukjizat dia. Dan dinaikkan Nabi dari Baitul Maqdis pada malam Mi'raj hingga sampai kepada langit yang pertama, dan hingga sampai kepada langit yang ketujuh, dan dibukakan baginya akan pintu langit itu, dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat, dan redha segala mereka itu dengan Nabi, dan sampai ia kepada Sidratul Muntaha. Kemudian maka melampaui ia akan dia, dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya akan suara qalam. Apa dia qalam ni? Yang menulis pada Lauhul Mahfuz, tempat ditulisnya segala kejadian ini.
dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan dan hampir ia ke hadrat Tuhan Azza wa Jalla, maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat qaubi qausil ahdiyati, yakni sampai ia kepada maqam martabat ahadiyah, maknanya satu martabat yang paling tinggi yang tidak ada apa panggil kiah seumpama dengan dia, dah tak ada. Nak cerita tu tak ada lah. Kalau kita lah ni ada lagi. Dia sampai makam ahadiyah ni habis. Hanya dia Muhammad dengan Allah. Dan yang makna dekat sungguh itu mukjizat Nabi. Yakni iktibar zat yang qadim, dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara suatu daripada yang baharu ini sekali-kali. Tak ada dah di antara Nabi dengan Allah pada ketika tu yang boleh, benda yang baharu yang boleh diumpamakan, tak ada lah. Dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal. Akal tak sampai, tak boleh nak bagi contoh, tak ada. Tentang duk fikir pula macam mana. Jangan duk fikir gila habis. Akal tak lebih lah tu. Akal ni boleh takat langit, takat tu je boleh lah. Tu tak lebih lah. Dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ni. Ilmu yang kita kena fikir, kena atok apa, tak boleh dia tu. Dengan suatu jalan daripada berapa jalan sekali-kali tak boleh. Kerana zat Allah pada martabat ahadiyah ini, yakni gugur sekalian iktibar. Contoh tak ada. Nak ramai contoh lain tak boleh lah. Daripadanya dengan sekalian iktibar, yakni makrifat, mengenal akan Allah pada martabat ahadiyah ini syuhud. Syuhud ni penyaksian. Nak penyaksian tu nak diiktibar dengan benda atas dunia ni tak ada. Takat tu lah makna tinggi sungguh martabat yang Nabi dapat tu. Dan jika syuhud ni penyaksian, penelitian akan zat Allah itu dengan iktibar sifat yang ijmali. Kalau wakmai iktibar tu contoh ijmali ni umum, dia kata dinamakan akan dia martabat wahdah, dan dinamakan dia at-ta'ayyun awal. At-ta'ayyun awal ni pernyataan. Nak dicerita syuhud dengan ta'ayyun tu tak boleh umai satu iktibar. Tak boleh dicontohkan. Tu maksud dia. Dia tinggi sekali, nak urai tu panjang lagi lah. Dan jika syuhud akan zat Allah itu dengan iktibar sifat yang tafsili terperinci nak cerita, dinamakan akan dia martabat wahidiyah, dan dinamakan at-ta'ayyun tsani, yakni ta'ayyun pernyataan yang kedua. Dan zat dengan iktibar ini, yakni iktibar gugur segala sifat ijmal dan tafsili ini, yakni bernama zat Allah dengan ahad yang tersebut di dalam firman-Nya, qul huwallahu ahad, Allah yang esa. Tak ada boleh disetandingkan dengan benda-benda yang lain. Kata olehmu ya Muhammad, yakni Allah yang esa, yakni zatnya pada martabat ahadiyah, dan esa sifat-sifatnya yang ijmal pada martabat wahdah, dan esa sifatnya yang tafsili pada martabat wahidah, kerana martabat yang ketiga ini adalah qadim. Inilah yang disebutkan oleh Syekh kita, Syekh Muhammad As-Samman di dalam risalah yang tersebut itu. Maka ia berkata pula, dan setengah daripada beberapa faedah surah ini, yakni surah Al-Ikhlas. Ni kalau tuan-tuan yang ada kitab tu, tengok sekali lagi saya nak abang apa nak kena buat. Yakni apabila disurat akan dia, ni tulisan yang di bawah ni, tulis akan dia dalam bejana, ataupun kalau lebih tepat tuan-tuan tulis atas tu pinggan Cina. Pinggan Cina tu pinggan hak putih, orang dulu-dulu makan nasi tu. Lah dia tak Cina dah, dia boleh nampak ke bawah tu. Ingat tak pinggan putih kita dulu ada bunga ke apa, ni putih semua tu, jadi dia tak boleh nampak. Lah ni pinggan kita makan nasi boleh nampak lantai. Itu orang tua tak mau kita duduk nampak lantai. Pinggan dulu ni pinggan hak putih yang orang panggil pinggan Cina lah tu. Tulis atas pinggan tu. Tulis dengan apa? Dengan za'faran. Jangan duk tulis dengan dakwat celup tu. Za'faran, za'faran. Za'faran ni dia ni tuan-tuan, kalau sekilo dia lah ni, saya cek tadi lah, tengok lah internet, katanya sekilo ada yang sampai 23,000.
Wallahu alam, saya cek macam itulah harga dia. Sekilo. Kalau tanam za'faran ni, dia pokok dia herba, dia bunga ada 3 kelopak ya. 1 hektar ana cek tadi boleh 5 hingga 7 kilo ya. 1 hektar kalau tanam pokok dia. Maknanya dia bila kering kan tu, maknanya mahal lah dia punya ni. Ya, tu. Dia tulis apa? Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, wallahi Allahus samad, Allahus samad, wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakul lahu kufuwan ahad la wallahi. Tulis tu. Khatimah habis. Kita ambil seminit lagi. Wa kana al-faragh min tarjamati hadzal kitab في الطائف بلاد سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوم السبت يوم 19 من شهر رمضان سنة 1195 من الهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. Dan adalah selesai daripada menterjemahkan kitab ini di dalam negeri Taif, yakni negeri Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada hari Sabtu yang ke-19 daripada bulan Ramadan pada tahun 1195 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah selesai daripada mentahqiq juzuk yang kedua daripada kitab Sairus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin pada hari Isnin 26 Zulhijjah 1322 Hijriah bersamaan 11 Mac 2002 Masihi oleh hamba yang dhaif lagi banyak berdosa, Ahmad Fahmi bin Zamzam, di Khazanah Banjariah Ma'had Tarbiyah Islamiah Dirang, Kedah Darul Aman. Semoga Allah mencucuri kita semua dengan rahmatnya. Telah selesai juzuk yang kedua daripada kitab Sairus Salikin ini, dan mengiringi akan dia juzuk yang ketiga, dan awalnya bab pada menyatakan ajaib di dalam hati. Wa sallallahu ta'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selesailah tuan-tuan kitab kita. Moga-moga ada manfaat, ada kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk kita mengamalkan isi kitab ini, insya-Allah. Jadi kitab ni saya terima ijazah daripada penterjemah dia, Syekh Ahmad Fahmi, maka saya mengijazahlah pula pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan amai ataupun tuan-tuan nak sembang mengajar pun sila. Alim belakang dah habis satu kitab lah. Tak tahu abang tak tahu, jangan duk pandai reka. Tu je. Insya-Allah dekat tu. Baik, ada apa tuan-tuan nak tambah? Kalau tak ada, mari kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr allazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.